Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama lagi Cikgu Abaidi pada pagi ini. So, hari ini kita akan melihat satu tajuk lagi, iaitu pantulan dan pembiasan cahaya. Okay, kita pergi dulu pada pantulan cahaya. Seperti yang kita tahu bahawa cahaya bergerak dalam satu garis lurus. Apabila cahaya mengenai satu permukaan, ia boleh dipantulkan. Okey, kalau kita lihat pada gambar rajah ni, okey, sumber cahaya daripada matahari. Okey, ini ialah sinar tuju cahaya mengenai satu permukaan dan cahaya itu akan dipantulkan semula. Okey, inilah yang kita panggil sebagai pantulan cahaya. Pantulan cahaya berlaku apabila cahaya terkena pada permukaan. Walau bagaimanapun, permukaan yang rata, licin dan berkilat akan menjadikan pantulan cahaya lebih baik. Contoh seperti permukaan cermin atau logam yang berkilat. Jika kita rujuk pada gambar rajah, gambar rajah pertama menunjukkan pantulan cahaya yang berlaku pada cermin, imej yang terbentuk pada permukaan jubin yang berkilat dan imej yang terbentuk pada permukaan logam yang berkilat. Jadi, apabila cahaya itu terkena pada permukaan yang rata, licin dan berkilat, pantulan cahaya akan lebih baik berbanding pada permukaan yang tidak licin atau tidak berkilat. Info sains. Bulan merupakan bukan sumber cahaya. Namun begitu, mengapa kita dapat melihat bulan pada waktu malam? Okey, sebenarnya kita dapat melihat bulan pada waktu malam kerana bulan memantulkan cahaya matahari ke arah bumi. Okey, merujuk pada gambar rajah di sini, kita dapat lihat bahawa cahaya itu bergerak lurus dan terkena pada permukaan bulan, lalu cahaya itu dipantulkan semula ke bumi. Dan ini menyebabkan kita dapat melihat bulan pada waktu malam. Kegunaan pantulan cahaya. Pantulan cahaya membolehkan kita melihat objek yang berada di belakang kita atau objek yang terletak pada sudut yang terlindung, seperti gambar rajah. Pemandu kereta dapat melihat motosikal yang berada di belakang kereta melalui cermin sisi kereta yang ada pada kereta. Pembonceng motosikal itu dapat dilihat kerana berlaku pantulan cahaya. Pada sudut yang terlindung, satu cermin diletakkan di persimpangan jalan membolehkan pemandu kereta yang memandu pada arah yang bertentangan dapat melihat kereta yang berada di sudut yang terlindung. Semua ini berlaku disebabkan oleh adanya pantulan cahaya. Doktor gigi dapat melihat gigi pesakit melalui cermin pergigian yang dimasukkan ke dalam mulut pesakit. Oleh yang demikian, doktor gigi dapat merawat gigi yang terlindung. Pelanggan di kedai kasut juga dapat melihat kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan di permukaan bawah lantai kedai tersebut. Pelanggan di kedai gunting dapat melihat imej rambut di bahagian belakang melalui cermin yang diletakkan. Semua perkara ini berlaku disebabkan oleh adanya pantulan cahaya.
Di dalam kapal selam, tentera yang berada di dalam kapal selam dapat melihat objek yang berada di permukaan dengan menggunakan sejenis alat yang dinamakan periskop. Di dalam periskop terdapat dua buah cermin yang membolehkan pantulan cahaya berlaku. Gambar rajah sinar. Rajah menunjukkan gambar rajah sinar. Cahaya yang dituju pada permukaan cermin dikenali sebagai cahaya tuju, manakala cahaya yang dipantulkan dari permukaan cermin dikenali sebagai sinar pantulan. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza. Jika diperhatikan pada gambar rajah, medium yang terlibat yang pertama ialah udara dan yang kedua ialah air. Jadi kita dapat ketahui di sini cahaya itu bergerak melalui udara kemudian masuk ke dalam air. Inilah yang kita kenali sebagai dua medium yang berbeza. Kesan pembiasan cahaya. Jika dilihat pada gambar rajah, didapati sudut ini kelihatan bengkok. Mengapa fenomena ini boleh berlaku? Fenomena ini berlaku apabila cahaya dibiaskan apabila ia melalui udara dan kemudian masuk ke dalam air. Objek di dalam air kelihatan lebih dekat dan pensel kelihatan bengkok. Ini juga merupakan kesan daripada pembiasan cahaya. Objek yang sepatutnya berada lebih dalam akan kelihatan lebih dekat pada permukaan air disebabkan adanya pembiasan cahaya. Pensel yang berada dalam air kelihatan bengkok kerana adanya pembiasan cahaya. Ikan yang berenang di permukaan kolam kelihatan lebih dekat di permukaan. Walau bagaimanapun, kedudukan ikan itu sebenarnya lebih jauh ke dasar kolam. Kejadian ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. Sekian sahaja dulu. Terima kasih cikgu ucapkan. Semoga video yang cikgu siarkan ini dapat beri manfaat kepada kamu dalam tajuk pantulan dan pembiasan cahaya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video cikgu yang akan datang.